Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'matillah. Alhamdulillahil wahidil ahad. Al-fardis samad alladhi rafa'as samawati bighairi 'amad wa ja'ala al-arda mihada wa khalaqa al-khalqa ahsahum 'adada. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Terlebih dahulu saya memperkenalkan nama saya, iaitu Alif Zakir Ilmi Fariza bin Abdullah. Manakala nombor kad matrik saya pula ialah DHU 2020247336. Pada kali ini saya dan juga ahli kumpulan saya ingin membentangkan sebuah tajuk tentang penyalahgunaan dadah dalam subjek etika dan perbandingan agama Islam. Menurut daripada sudut pengenalan, ia menunjukkan bahawasanya pada zaman globalisasi ini, gejala penyalahgunaan dadah dalam kalangan masyarakat negara kita semakin serius dan tidak dapat dibendung lagi. Hal ini jelas bahawasanya orang yang mengedar, orang yang mengambil dadah semakin berani daripada zaman sekarang, daripada zaman sebelum-sebelum ini. Selanjutnya, melalui hal ini, dadah yang pada asalnya menjadi ubat penahan sakit sebenarnya tidak berbahaya jika tidak disalahgunakan. Isu ini timbul apabila manusia menyalahgunakannya untuk kepuasan dan keseronokan diri sendiri. Pada asalnya, dadah ni sebenarnya tak bahaya. Dia bahaya apabila kita menyalahgunakan. Sebagai contoh, dadah campur dengan benda-benda lain. Dadah yang tidak bahaya itu apabila kita mengamalkannya dengan kuantiti yang telah diberikan oleh doktor kat klinik, kat hospital. Dan apa yang dimaksudkan dengan kepuasan dan keseronokan diri sendiri? Sebagaimana yang kita tahu, kalau kita bertanya kepada orang yang mengambil dadah, alasan ni satu je, sebab nak release tension. Betul tak? Sebenarnya ia memanglah dia dapat tenang apabila dia menghayal. Ketika itu kan hayal, sedang hayal, tak sedar. Apabila dia sudah normal, sudah pasti dia akan rasa benda-benda yang masalah-masalah dia mesti akan rasa juga benda tu. So benda ni sebenarnya sia-sia. Okay, next. Dadah dapat definisikan sebagai jenis bahan kimia, sama ada asli atau tiruan, apabila dimasukkan ke dalam tubuh badan secara disuntik, dihidu, dihisap atau dimakan, boleh mengubati fungsi tubuh seorang atau organisma dari segi fizikal dan mental. Sebenarnya orang yang mengambil dadah ni ada cara dia, bukan sekadar makan saja, bukan sekadar sedap, hidu saja, tapi boleh disuntik juga, boleh dihisap juga dan sebagainya. Pada akhir sekali, pelbagai usaha yang telah dirancangkan bagi mengatasi masalah dadah. Memandangkan masalah ini tidak menampakkan kesan positif, maka adalah wajar kita cuba sedaya upaya untuk terus-menerus membenteraskan gejala ini. Oleh itu, kita sebagai rakyat Malaysia haruslah sentiasa membenteraskan benda ini secepat mungkin, seawal yang mungkin, supaya tidak akan berlaku yang lebih teruk di masa akan datang. Okey, bahawasanya Allah SWT telah berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 90 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijzum min amali syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Yang dimaksudkan, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, berjudi, berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Yang dimaksudkan dengan khamar ialah minum. Apakah kaitan minum dengan penagih dadah ni? Sebab minum, yang dimaksudkan minum dalam ayat tersebut, dalam surah tersebut, ialah air arak. Okey, apakah persamaan antara air arak dan juga dadah? Ia mempunyai satu sifat yang sama, iaitu menghayalkan. Kenapa menghayal tu tak boleh? Sebab apabila kita menghayal, sudah pasti kita tak dapat khusyuk dalam mengerjakan suatu ibadah. Betul tak? Malah bukan sekadar menghayal, malah dia merosakkan minda kita, dia menjejaskan kesihatan kita, merosakkan tubuh badan kita dan sebagainya. Okey, cuma ini saja daripada sudut pengenalan. Selanjutnya saya akan serahkan kepada sahabat saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faris Mujahid bin Abdul Razak. Saya daripada kelas DPHU 2D. Jadi saya akan menyambung perbentangan rakan-rakan saya. Saya ingin membentangkan tentang sejarah penghasilan dadah. Jadi ada banyak sebenarnya cerita tentang penghasilan dadah. Jadi saya yang mengambil dua sahaja daripada banyak.
Kalau saya ambil semua cerita pasal sejarah dadah ni, tak habis lah video kita ni. Okay, yang pertama heroin. Heroin ni adalah jenis dadah ya, dia punya kategori besar dia. Penggunaan candu ni adalah di dalam kategori heroin. Pedagang Arab membawa candu sebagai kegunaan perubatan di negara China. Pada awalnya candu ni digunakan sebagai perubatan oleh pedagang Arab, tetapi disalahgunakan oleh orang Cina. Sampaikan dekat sana berlakunya peperangan antara mereka yang dipanggil perang candu pertama dan perang candu kedua. Kalau saya cerita pasal perangan candu ni tak jadilah. Kelas IPA kita hari ni jadi kelas sejarah lah. Okay, seterusnya morfin digunakan untuk merawat kecederaan yang serius pada askar-askar di medan perang. Lama kelamaan, morfin telah menjadi satu bentuk ketagihan baru. Morfin ni sebenarnya dadah yang dijumpai di dalam candu. Dadah yang dijumpai di dalam candu. Pada awalnya diorang menggunakan dadah ni hanya untuk merawat kecederaan yang serius pada askar-askar yang berperang, tapi diorang telah menyalahgunakannya sebagai satu keseronokan bagi mereka, dan dia telah menjadi satu ketagihan baru bagi orang Arab yang menghisapnya. Okay, seterusnya saya tentang yang kedua adalah sejarah penghasilan cannabis. Semua bentuk dadah yang diperoleh daripada pokok genus cannabis. Okay. Cannabis ni mesti semua tak tahu kan apa maksudnya dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Melayu, cannabis ni bermaksud ganja. Dalam bahasa Melayu dia ganja. Cannabis ni bahasa Inggeris. Dalam bahasa Melayu dia ganja. Okay. Tumbuhan ini berada di kawasan beriklim panas di Asia, Meksiko, Afrika dan Timur Tengah. Pada zaman sebelum Masihi, pokok ini dijadikan sebagai bahan perubatan dan kain. Ganja sebagai ubat. Ganja ni sebenarnya awalnya diorang gunakan dia sebagai ubat penahan sakit ataupun dipanggil ubat bagi merawat sawan. Lepas tu satu lagi dijadikan kain dekat China. Diorang ni menggunakan serat pokok ganja untuk menghasilkan pakaian. Kalau tak percaya bolehlah cek dalam Google. Nama syarikat ni Han, H-A-N-P, yang menggunakan logo dia daun ganja. Jadi di situ saja. Seterusnya saya ingin membentangkan tentang sejarah pengambilan dadah di Malaysia. Tadi saya dah cerita tentang sejarah penghasilan dadah. Sekarang ni sejarah pengambilan pula dadah tu dekat Malaysia. Pada awal abad ke-19, British sebagai kerajaan menjajah ketika itu telah membawa pendatang Cina dan India Selatan menjadi pekerja dan buruh. Pekerja asing dari tanah besar Cina telah membawa candu dan tabiat menghisap candu ke negara ini. Candu ini membawa mereka menghilangkan kesakitan dan masa lapang. Maka tabiat ini diteruskan oleh pekerja lombong Cina ini. Orang British sebenarnya awal-awal diorang bawa Cina dan India ni sebagai buruh lah dekat negara ini, sebagai imigran, sebab orang Melayu malas pada masa tu. Okay, orang Cina ini diambil di tanah besar Cina yang mempunyai tabiat menghisap candu. Jadi dulunya pada awalnya Cina ni ada satu tabiat menghisap candu. Jadi diorang pun mengambil orang yang mempunyai tabiat tersebut. Macam yang saya cerita awal tadi, orang Arab membawa candu ke Cina, dan sekarang orang Cina pula membawa candu daripada Cina ke Malaysia. Jadi benda ni semua ni berkait rapat. Orang Cina yang punya tabiat menghisap candu, ini sebenarnya mereka nak hilangkan rasa kesakitan mereka yang menjadi buruh, dan nak menghilangkan rasa masa lapang mereka. Sebab itulah orang Cina meneruskan tabiat menghisap candu kerana mereka menjadi seorang pelombong di negara ini, negara Malaysia ini. Okay, jadi itu sahaja daripada saya, dan teruskan kepada rakan-rakan saya. Sekian, terima kasih. Dulu saya memperkenalkan diri saya Muhammad Azamuddin bin Muhammad Zaini. Nombor matrik saya DHU 20025165. Jadi saya akan melanjutkan tentang penyalahgunaan dadah daripada pengenalan tadi. Jadi saya akan menceritakan tentang jenis-jenis dadah. Seperti yang kita tahu, jenis-jenis dadah ni kita dapat tahu banyak. Berbagai jenis kita tahu. Okay, jadi saya akan menceritakan serba sedikit sejenis dadah yang menggunakan halusinogen. Antaranya ialah ketamin, halusino dan psilocybin. Okey.
Seterusnya saya akan menceritakan tentang sejenis dadah cannabis. Cannabis ni sejenis tumbuhan liar yang hidup kat hutan lah, antaranya negara Mexico dan Colombia. Jadi dadah ni kesan dia boleh buat kita jadi ketagih lah. Jadi antara dadah yang menggunakan dadah cannabis ni ialah ganja, hanish dan marijuana. Okey. Seterusnya saya akan menceritakan tentang dadah depression. Jadi daripada kita sebutan itu kita sudah tahu depress. Jadi dia sejenis dadah yang selalunya orang yang depress, orang yang stres, yang tak boleh nak kawal pemikiran dia, dengan cara pendekkan dia ambil dadah. Jadi dadah ni banyak yang guna sejenis dadah tu. Antara dadah ni ialah methaqualone, lepas tu tranquilizer dan rahipnol. Jadi kesan untuk dadah ni dia khayal, lepas tu dia buat peluh jadi berlebihan dan buatkan badan kita ni jadi terhuyuh hayang. Okey. Seterusnya dadah psikoterapi. Dadah ni dia sejenis ubat yang ada bahan kimia yang boleh buat mengubah diri, jadi pemikiran kita, emosi, tingkah laku boleh jadi berubah lah. Jadi antara dadah yang menggunakan psikoterapi ni ialah syabu, ais, batu dan kaca. Okey, seterusnya saya menceritakan tentang dadah opiat. Dadah ni dia boleh bertindak balas pada hormon tubuh badan kita lah. Dia ni dadah di sini yang orang ambil ni untuk buat tahan sakit lah. Untuk siapa yang badan letih, sakit badan tu, berkemungkinan besar, antaranya yang jenis mandulori ke, badan jadi sakit-sakit jadi dia pun nak tahan. Yang mana yang pendek akal akan ambil lah dadah ni. Jadi kesan dia memang buat ketagih lah. Antara jenis dadah opiat ni candu, morfin dan heroin. Okey, seterusnya dadah yang saya akan menceritakan ialah dadah stimulan. Dadah ni ada bahan kimia yang akan merangsangkan sistem saraf tubuh badan kita. Kesan dia buatkan diri kita jadi tak mengantuk, tak lapar, tak letih. Jadi antara dadah yang punya kandungan stimulan ni daun coca, pis coca, kokain, freebase dan crack cocaine. Itu antara-antara yang dadah yang ada stimulan. Okey, setakat itu saja yang dapat saya kongsikan jenis-jenis dadah. Sekian, terima kasih. Saya akan melanjutkan seterusnya pada rakan saya ini. Jadi saya akan teruskan pada slide yang seterusnya. Tajuk sejarah pengambilan dadah di Malaysia. Tadi saya cerita tentang sejarah penghasilan dadah. Sekarang ni saya ceritakan tentang sejarah pengambilan dadah di Malaysia pula. Okey. Pada awal abad ke-19, British sebagai kerajaan menjajah ketika itu telah membawa pendatang Cina dan India Selatan menjadi pekerja dan buruh. Mereka membawa orang-orang Cina dan India ni sebagai buruh untuk dijadikan buruh di Malaysia ini. Pekerja asing dari tanah besar telah membawa candu dan tabiat menghisap candu ke negara ini. Orang Cina ini dia ambil daripada tanah besar Cina yang di sana mempunyai tabiat yang menghisap candu. Macam saya cerita pada slide yang tadi, orang Arab mulanya membawa candu ini ke Cina. Dan sekarang pula orang Cina sendiri yang mempunyai tabiat itu, yang mempunyai tabiat menghisap candu, membawa pula ke Malaysia. Jadi benda ini mempunyai kontak rapat. Okey, seterusnya, candu ini membantu mereka menghilangkan kesakitan dan masa lapang. Maka tabiat ini diteruskan oleh pekerja lombong Cina ini. Okey, orang Cina ini dia mempunyai tabiat menghisap candu ni sebenarnya daripada sana lagi. Jadi mereka meneruskan untuk menghisap candu ini kerana mereka ingin menghilangkan kesakitan mereka semasa menjadi buruh. Macam contoh dekat Malaysia ni, diorang menjadi pekerja lombong. Jadi diorang menggunakan candu ini untuk menghilangkan rasa sakit mereka ketika mereka dalam bekerja. Contoh ada luka ke ada sakit tu ini, diorang menghisap candu bagi menghilangkan rasa sakit itu. Jadi itu sahaja daripada saya dan teruskan kepada rakan saya yang seterusnya.
Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Zaidah Aisyah binti Jamsul Faizal daripada kelas 2F. Okay, hari ini saya nak membentangkan tentang statistik penyalahan guna dadah daripada tahun 2014 sehingga tahun 2019. Okey, kat sini saya tak nak terangkan satu-satu jumlah kesnya, tapi saya akan terangkan secara menyeluruh lah. Okay, saya secara menyeluruh sikit. Kategori yang dapat direkodkan sebelum tu kami dah menjumpai sumber ni daripada AADK sendiri, berdasarkan AADK iaitu Agensi Anti Dadah Kebangsaan. Okey, rekod ni memang kami jumpai di laman web rasmi AADK. Okey, dekat sini kita dapat lihat golongan yang telah tergolong dalam guna dadah ni daripada 3 golongan remaja, belia dan dewasa. Okey, golongan-golongan ini mencatatkan rekod mereka yang berbeza-beza. Rekod diorang daripada 3 golongan ni memang tak sama, semuanya berbeza. Namun dalam golongan remaja kita dapat lihat apa yang dapat direkodkan, jumlah mereka tak banyak, maksudnya tak mencecah sampai 1000 kes. Okey, kes diorang hanya dalam 1000 lebih ke bawah lah, 1000 ke bawah. Tapi tak pernah sampai 100 kes, sentiasa dalam 400 kes lebih macam tu. Okey. Tapi alhamdulillah pada tahun 2019 ni kes diorang berkurang. Alhamdulillah lah. Tapi harap-harap tahun 2020 ni kes ni dapat dikurangkan lagi masalah dadah ni . Okey, pada golongan belia kita dapat lihat memang jumlah golongan belia kes diorang memang sangat-sangat banyak bermula daripada tahun 2014 lagi. Memang daripada 2014 lagi banyak kes diorang, tak pernah sampai 1000 kes pun, sentiasa 2000 kes ke atas. Maksudnya diorang ni dalam golongan ni memang teruk, mungkin ada masalah ataupun apa-apa kan. Kalau dah usia macam ni, 19 tahun ke atas ni, diorang lebih, orang kata, keras kepala, susah nak dibendung sikit, sebab itulah menyebabkan jumlah mereka ni semakin banyak, semakin bertambah. Okey, tak apalah. Tapi kalau nak ikutkan, pihak-pihak kerajaan dah lakukan macam-macam cara untuk membanteras masalah ni. Tapi kita tak tahulah, kan, kita tak tahu. Susah juga sebenarnya, sebab pada usia macam ni makin lama makin keras kepala, susah degil sikit. Tambah pula kalau ada mereka dah sampai tahap yang ketagih, memang susah nak dibendung. Okey, golongan dewasa ni 40 tahun ke atas ni, kita tengok golongan diorang ni kalau nak ikutkan, boleh dikatakan kurang sikit daripada golongan golongan belia. Golongan diorang ni mungkin ada yang dah mendapat rekod daripada klinik kesihatan mereka sendiri yang telah dikeluarkan oleh pihak berkuasa. Ada yang setengah mereka mendapat satu ubat ni, metadon namanya. Metadon ni untuk mengurangkan ketagihan. Tapi yang nak pergi ambil metadon ni bukan sesuka hati ataupun tanpa kebenaran pihak polis sendiri untuk mengizinkan pihak klinik memberi mereka ubat menahan ketagih ni. Ubat metadon ni bentuk dia seperti ubat cair, seperti ubat batuk macam tu, ubat yang cecair lah. Okey, mereka yang golongan-golongan yang ambil dadah ni, mereka perlu ambil metadon tu setiap hari di klinik kesihatan mereka, di kawasan mereka. Okey, mereka kena sentiasa patuh dengan apa yang ditetapkan oleh pihak klinik sendiri. Itu yang apa yang saya dapat tahulah, apa yang telah saya kaji sendiri, apa yang saya tahu dan yang lain. Tapi kita belum dapat rekod lagi lah, Okey.
Okay, lepas tu jumlah keseluruhan memang sangat banyak banyak sangat kes diorang. Ni yang telah dikira jumlah daripada golongan remaja sampai golongan dewasa, banyak. Inilah jumlah mereka berdasarkan kes individu dan kes keseluruhannya banyak. Apa yang kita harapkan agar kes ni tidak meningkat lagi pada tahun 2020. Seterusnya saya akan membentangkan tentang faktor berlakunya penyalahgunaan dadah ni. Faktor berlakunya. Okay. Faktor berlaku disebabkan tekanan daripada masalah peribadi, tekanan daripada masalah keluarga. Kadang-kadang mereka ni mengambil tindakan yang tidak memikir secara panjang, ataupun diorang ingin mencuba benda tu, ataupun diorang ingin menyelesaikan masalah diorang dengan senang. Senang masalah diorang, sebabkan diorang terjebak. Kadang-kadang menyebabkan masalah peribadi, masalah keluarga. Tapi selalunya masalah keluarga lah. Sebab keluarga yang kesibukan kerja, busy dengan kerja, sampaikan anak-anak mereka abaikan anak-anak mereka. Itu apa yang kita dapat lihat sendiri lah kan. Selalunya golongan remaja ni faktor berlaku lah sebabkan keluarga lah. Diorang kurang perhatian daripada keluarga. Lepas tu diorang mudah terpengaruh dengan rakan sebaya diorang. Usia remaja, mereka sentiasa ingin mencuba benda yang baru dalam hidup diorang. Seterusnya ini kurang pengetahuan tentang kesan dadah pada diri mereka sendiri. Mereka kurang tahu, maksudnya kurang ambil tahu sebenarnya. Kurang ambil tahu tentang kesan yang mereka akan dapat ataupun mereka akan rasa setelah mereka mengambil ataupun setelah mereka terjebak dalam pengambilan dadah ni. Menyebabkan mereka sendiri memanglah apabila kita ambil suatu barang yang boleh menghayalkan diri kita akan melupakan masalah sekeliling kita. Tapi sementara je. Kalau masalah tu tak diselesaikan dengan elok, masalah tu sentiasa ada, takkan selesai pun. So mereka tidak tahu kesan yang mereka akan hadapi selepas tu. Dapat hilangkan stres tu kejap je kalau ambil dadah ni. Ambil dadah tu kejap je, hilang stresnya. Lepas tu diorang akan mendapatkan kesan yang lebih teruk, yang sampai merosakkan diri mereka sendiri. Bukan diri mereka je, masyarakat sekeliling, orang-orang sekeliling pun akan terjebak sekali dengan diorang punya kesan tu. Kesan diorang ni macam-macam jenis kesannya. Kesan sampai yang boleh membawa maut tau kalau dadah ni. Seterusnya faktor terpengaruh dengan rakan sebaya dan perasaan ingin mencuba. Yang ni saya telah cakapkan tadi lah. Perasaan yang ingin mencuba. Seseorang, kita semua ni kalau ada perkara baru, kita mesti nak cuba. Cuma kita perlu bezakan sama ada perkara yang kita nak cuba tu perkara yang baik untuk kita ataupun perkara yang dapat merosakkan kita sendiri. Kita perlu fikirlah secara waras sebagai manusia ni. Jangan terlalu ambil mudah dengan setiap perkara. Terpengaruh dengan rakan sebaya ni terutamanya lah. Jangan mudah terpengaruh. Jangan terlalu ikut kawan, jangan terlalu ikut rakan-rakan kita semua. Kita kena fikir tentang diri kita. Kalau kita boleh ajak diorang pergi ke arah kebaikan, lagi bagus. Jangan mudah terpengaruh dengan rakan sebaya. Perlu pandai memilih rakan ataupun perlu memilih rakan karib dan sebagainya lah. Perlu pandai, perlu bijak. Yang terakhir sekali, kurang didikan agama. Kurang didikan agama daripada keluarga ataupun daripada mereka sendiri. Kurang didikan agama ni sebenarnya kes kurang didikan agama ni daripada keluarga sebenarnya. Sebab daripada kecil keluarga kita membesar bersama keluarga kan. Bergantung pada keluarga tu.
sama ada keluarga tersebut mementingkan pendidikan agama untuk anak-anak ataupun tak. Sebab itulah pentingnya peranan ibu bapa untuk mendidik anak-anak diorang ni supaya menjadi anak yang berguna. Jangan terlalu mudah untuk tidak terlalu mudah membesarkan anak-anak dengan perkara-perkara yang tak bagus sampai kat anak-anak. Kadang-kadang menyebabkan ibu bapa atau sebagainya anak-anak jadi mangsa. Perlu ni didikan agama ni agar anak-anak dapat menjadi insan yang berguna. Okey, itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya serahkan kepada rakan saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamizah binti Atan daripada DPHU 2D akan membentangkan subtopik yang seterusnya, iaitu kesan penyalaan guna. Kesan penyalaan guna nadah ini saya akan kategorikan kepada 3 pihak, iaitu pihak individu, pihak keluarga dan pihak masyarakat. Okey, pihak yang pertama ialah pihak individu. Apa yang kita boleh lihat, penagih dadah ni kan, dia ni bila dia ambil dadah, dia ni tak buat keputusan yang tepat tau. Dia tak membuat keputusan yang tepat. Contoh, dia ni ketagih gila dadah, lepas tu dadah dia habis, dia ni tak ada duit. Contoh dia berkeluarga, dia ada mak kan, dia ada duit, dia tolak mak dia tu. Maksudnya bila dia tolak mak dia tu sebab dia nak ambil duit kan, dia nak duit. Bila mak dia tak bagi, dia tolak mak dia sampai jatuh, mati. Itulah dia dah buat keputusan dengan tepat. Mulalah bila dah tengok mak dia mati, mak dia berdarah semua tu, mula dia macam panik. Sebab tu mudah panik. Dan seterusnya badan jadi lemah. Bila badan jadi lemah, otak lemah. Segitu. Jadi bila otak lemah, tak dapat fikir dengan waras. Benda tu betul ke tak, gitulah. Okay, seterusnya kurang tidur. Bila seorang tu ambil dadah, automatik dia aktif. Sebab tu di Malaysia ni kebanyakan tahun lepas ada segelintir lah pelajar dan pekerja, diorang mengambil jalan penyelesaian untuk tidak ngantuk, untuk aktif dengan mengambil dadah. Ada sejenis dadah yang boleh membuatkan diorang tak ngantuk, dia aktif. Seterusnya, pihak yang kedua ialah keluarga. Baiklah, kesan dadah ni dekat keluarga boleh menyebabkan porak-peranda. Lepas tu jatuhkan maruah mak ayah keluarga je lah. Contoh kan, seorang dalam kalangan keluarga tu ada seseorang abang ke kakak ke yang penagih dadah. Lepas tu kecoh satu kampung. Ada penagih dadah semua tu kan. Lepas tu keluarga mak ayah keluarga tu, dia nak pergi beli barang ke, dah mak orang mengata sanak dia. Bila dengar orang mengata sanak dia kan, tak ni malunya dia tu. Okey. Lepas tu berlaku penceraian. Apa yang kita boleh lihat lah, ada dalam iklan kita boleh lihat orang yang ambil dadah ni kan, dia boleh berlaku perceraian. Dan bila perceraian, berlakulah gaduh-gaduh semua tu. So dadah ni amat berbahaya untuk perkahwinan dan rumah tangga. Okay. Seterusnya, membebankan ibu bapa dan keluarga. Ini sangatlah memang memang tak baik lah bila dah kita membebankan orang lain. Bila kita bebankan orang lain kan, dah ibu bapa kita sedih. Bila sebab kita nak buat ni, contohlah kan, contoh kita kena tangkap sebab kita contoh seorang tu dia kena tangkap sebab tak menagih dadah. Bila kena tangkap, mak ayah dia dah susah apa, sebab dia lah nak pergi mahkamah lah, nak pergi pergi balik polis lah, nak settlekan semua tu. Tak dah membebankan ke. Jadi itulah antara kesan terhadap keluarga. Akhir sekali ialah kesan terhadap masyarakat. Kesan terhadap masyarakat ni
bila berlakunya penyalahgunaan dadah ni, kes-kes jenayah dengan sosial ni makin tinggi dalam satu tempat tu. Seterusnya berlakulah perselisihan faham antara kaum. Seperti contoh, saya bagi contoh, keluarga A dan keluarga B ni ada anak. Yang keluarga A ada anak, keluarga B pun ada anak. Anak diorang ni berkawan. Anak diorang ni terpengaruh dengan kawan lain. Terpengaruh dengan, sebab kawan yang lain tu dia penagih dadah. Jadi dia terpengaruh dengan kawan dia tu. Bila terpengaruh, dua-dua ni bila kena tangkap, anak dua-dua keluarga ni jadilah salah menyalah. Jadi kat situ nanti keluarga A ni salahkan anak keluarga B, keluarga B ni salahkan anak keluarga A ni. Tak macam kat situ boleh punya perselisihan faham. Silaturahim pun boleh silaturahim tu pun boleh putus. Disebabkan keluarga yang sebenarnya keluarga A dengan B ni baik-baik, tapi bila dah jadi macam tu terus tak bertegur semua tu. Okey, yang ketiga ialah masyarakat tidak rasa tenteram. Bila dalam kampung, dalam satu tempat, satu kawasan tu ada penagih dadah, anak-anak ke ataupun keluarga nak keluar nak meluangkan masa, mereka merasa tak selamat sebab ada penagih dadah. Sebab penagih dadah ni dia boleh buat apa-apa yang diorang rasa suka diorang buat. Contoh bagi contoh, dalam kawasan tu ada penagih dadah kan. Penagih dadah tu memang gian lah, orang panggil gian. Bila dia gian, dia ni nak tangkap seorang budak sebab dia nak puaskan nafsu dia. Yalah, sebab bila orang cak dadah ni dia rasa seronok. Bila dia rasa seronok, boleh je nak buat apa dia buat. Nampak tak guys tu? Masyarakat tak rasa seram bila satu kawasan tu ada penagih dadah. Baiklah, saya akan meneruskan pembentangan dengan memberikan contoh-contoh kes yang pernah berlaku dekat Malaysia. Pada tahun 2019, 9/6, pihak polis telah menangkap 392 pelajar universiti awam swasta. Mereka telah disahkan positif dadah. Seterusnya, pada tahun ni 30/9/2020, dadah jenis metapetamin paling banyak dekat Negeri Sembilan. Oleh itu, polis juga telah menangkap 379 individu yang terlibat dengan kes dadah ni. Antaranya dalam lingkungan 65 hingga 10 tahun. Nampak tak kat situ, 10 tahun pun zaman sekarang ni dia boleh terjebak dengan dadah. Mungkin disebabkan keluarga mereka, ataupun mungkin dipaksa, mungkin. Ataupun mereka memang daripada keluarga yang penagih dadah. So mungkin mereka tidak ikut dengan perangai buruk itu. Perangai buruk tu lah. Okay, seterusnya pada tahun ini juga, baru-baru ni dalam 11/10 pada tahun ni dekat Johor berlaku kemalangan mengakibatkan 2 kereta dirempuk oleh seorang perempuan yang telah dipositifkan dadah. Perempuan tu dikatakan tidak sedar apa yang dia buat. Nampak tak? Itu disebabkan dia ni menghisap dadah. Dia ni positif dadah. Sebabkan tu dia tak sedar apa yang dia buat. Jadi nampaklah dadah ni menghayalkan diri kita, menghayalkan seseorang individu yang ambil dadah tu. Okay, saya tambah lagi sikit. Dadah jenis metapetamin ni banyak diambil di Negeri Sembilan, kerana lagi satu lingkungan penagih yang ambil ni kebanyakannya orang dewasa dengan budak-budak kanak-kanak.
dadah jenis metapentamin ni sejenis dadah yang memang senang nak dapat lah. Memang senang nak dapat sebab dari satu kesan dekat seseorang individu tu amat berkesan lah. Contoh dadah tu boleh buat kita seronok bila kita stres, bila kita boleh buat seronok, rasa perasaan tu seronok dengan dunia sendiri. Lepas tu bila yalah, boleh hilangkan ngantuk semua tu, yalah, boleh jadikan aktif. Sebab tu dalam kalangan apa yang saya katakan tadi, mereka ni dia salah jalan untuk menyelesaikan masalah diorang ni dengan mengambil benda-benda macam tu lah. Sebabkan tu lah peningkatan dadah ni, penaga dadah ni makin meningkat kat Malaysia ni disebabkan mereka salah pilih jalan. Sekian, terima kasih daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aiman Hakim bin Osman. Nombor matrik saya DHU 2020255149. Okey, kumpulan saya telah dapat membincangkan tajuk penyalahgunaan dadah. Untuk bahagian saya akan menerangkan biodata case. Okey, kumpulan saya telah berjumpa dengan seorang insan ini yang bernama, sebagai nama panggilannya adalah Abang Din, berumur 36 tahun dan berasal daripada Selangor. Dia telah menerangkan serba sedikit tentang pengalaman beliau tentang penyalahgunaan dadah ini juga. Untuk jalan ceritanya adalah Abang Din ini adalah seorang yang pendiam dalam keluarga dan seorang pelajar yang sangat cemerlang pada zaman sekolahnya, dan seorang anak yang berbakti kepada kedua ibu bapa keluarga dan merupakan anak sulung daripada 3 adik-beradik dalam keluarganya. Okay. Ibu bapanya tidak bersangka buruk terhadapnya kerana dia seorang anak yang sulung yang baik. Kemudian Abang Din ini juga seorang yang pandai dan berkeinginan untuk belajar, untuk melanjutkan pengajiannya, dan itu juga keinginan keluarganya. Tetapi atas faktor kewangan, masalah keluarga, Abang Din bersimpati terhadap keadaan keluarganya. Dia membuat keputusan untuk tidak pergi sambung belajar untuk pengajian tinggi seperti di universiti ataupun kolej-kolej mana-mana di Malaysia. Okey, pada mulanya Abang Din, sewaktu beliau cuba untuk mendapatkan kerja-kerja sambilan, beliau terjumpa dengan kumpulan lelaki yang bermain motor ataupun kawan-kawan lepaknya yang main motor lah. Dari situlah beliau mencari pengalaman baru untuk berdikari, dan mulanya dari situ dia juga telah mengenal dadah. Dan Abang ini juga mengambil dadah untuk kegunaan dirinya sendiri. Dia juga tidak pernah mempengaruhi orang lain untuk mengambil dadah. Dia sendiri berpesan kepada keluarganya ataupun adik-beradiknya dan supaya tidak mengambil dadah ini sebagai kegunaan diri. Dan dia selalu berpesan kepada semua keluarganya dan orang-orang lain. Abang ini juga seorang yang baik hati. Dia selalu menolong orang dan dia selalu memesan perkara-perkara yang baik kepada keluarga-keluarganya. Dan disebabkan itu, ibu bapanya tidak bersangka buruk terhadapnya dan tidak tahu yang dia ni telah mengambil dadah. Okey. Kemudian untuk dirinya, dia mengambil barang itu untuk kegunaan dirinya, kesihatannya juga. Tapi sebaliknya, dadah kita tahu memang membahayakan untuk diri. Tapi dia telah rasa menyesal dengan pengambilan tersebut. Alhamdulillah, dengan kehadiran seorang hamba Allah ini, Abang Din kini telah berubah. Berkat usaha beliau untuk berubah dan meninggalkan perkara-perkara tersebut berjaya. Dengan kini Abang Din pun telah mendirikan keluarga dan bahagia di samping keluarganya yang tersayang. Sekian daripada saya, terima kasih. Bertemu lagi kita. Okey, saya akan terangkan tentang punca Abang Din ni terjebak dengan dadah disebabkan dua. Yang pertama, kurang kasih sayang ibu bapa, dan yang kedua ialah terpengaruh dengan rakan sebaya.
Di mana Abang Din ni kurang kasih sayang ibu bapa disebabkan ibu bapa Abang Din ni terlalu percayakan Abang Din yang Abang Din ni boleh bezakan baik dan buruk. Dan selepas itu Abang Din ni dia macam orang panggil, hilangkan kepercayaan ibu bapa dia dan dia cuba benda baru. Okey, seterusnya terpengaruh akan sebaya. Okey, apa ni? Disebabkan terpengaruh akan sebaya, Abang Din ni pun bila dah tahu kawan dia ni menghasut dia untuk ambil benda tu, dan Abang Din pun nak try lah benda baru tu. Jadi dia pun terjebak dengan terjebak dengan dadah tu lah. Seterusnya itu sajalah daripada saya. Sekian, terima kasih. Bertemu kembali. Jadi saya akan menceritakan solusi berkaitan kes yang diceritakan oleh sahabat saya sebentar tadi. Jadi solusi yang pertama, individu tersebut perlulah mencari seseorang yang dapat membimbing dia supaya senang untuk dia berubah daripada ketagihan dadah tersebut. Solusi yang kedua adalah setelah individu itu berusaha mengubati dirinya, dia dah dapat hilangkan rasa dia untuk dalam ketagih dadah, jadi dia berjumpa seorang hamba Allah yang ingin berdakwah secara kecilian kepadanya. Okey, jadi solusi yang ketiga, hamba Allah tersebut telah membimbing dan mendidik individu tersebut dengan ilmu agama. Jadi dia dapat tahu kebenaran yang mana yang betul dan yang mana yang salah dalam sisi agama. Jadi solusi yang keempat, dalam tempoh memulihkan diri dia, individu tersebut telah mencari jalan penyelesaian untuk berhenti mengambil dadah tersebut dengan segera. Jadi dia sudah dapat belajar ilmu agama, jadi dia dapat berfikir dengan betul untuk dia berfikir mencari jalan untuk dia menjauhkan diri dia daripada pengambilan dadah tersebut. Okey, dan akhir sekali, iaitu solusi yang kelima, individu tersebut berjaya mengawal hawa nafsunya daripada kembali dalam alam pahitnya, iaitu dalam zaman gelap dalam kehidupan dia, iaitu pengambilan dadah yang salah. Sekian saja daripada saya. Jadi saya akan serahkan kepada sahabat saya yang seterusnya. Bertemu kembali dengan saya, tapi bukan dari sudut pengenalan, tapi dari sudut pandangan agama. Matlamat yang saya dapat, ada 3 jenis agama sahaja, iaitu agama Islam, agama Hindu dan juga agama Kristian. Menurut agama Islam tentang penyalahgunaan dadah, dari sudut hukum asalnya adalah makruh. Akan tetapi hukumnya akan menjadi haram apabila penggunaan dadah itu disalahkan gunakan. Ini kerana ia akan memudaratkan kesihatan dan sukar untuk melakukan suatu ibadah. Pengambilan penyalahgunaan dadah ini akan menyebabkan pemikiran kita berkhayal dan ia amatlah dipandang kotor dari pandangan masyarakat lah kan, dan berdosa besar kerana memudaratkan diri sendiri. Kenapa Islam boleh mengharamkan pada orang yang mengambil dadah? Kenapa? Sebab ia berkhayal. Kenapa berkhayal? Sebab bila orang berkhayal ni, dia tak boleh berfikir secara waras. Sedangkan kalau kita mengerjakan suatu ibadah, haruslah ingat kepada Allah, iaitu khusyuk orang kata. Kalau khusyuk, kalau kita ingat kepada Allah, berarti kita ada iman. Tapi kalau bila kita tak ada iman, kalau kita tidak khusyuk, cepatlah bertaubat sebelum terlambat. Menurut pandangan agama Hindu pula tentang penyalahgunaan dadah, ialah dadah dari sudut sebuah buku Tamil, iaitu Quran, menyebutkan bahawasanya dipisahkan daripada diri adalah mereka yang memabukkan diri, iaitu penggunaan dadah tidak ada bezanya mereka daripada yang tidur maupun yang telah mati. Dharma Hindu mengatakan bahawa setiap tindakan seseorang adalah dikawal oleh dharma atau sifat yang terpuji. Setiap perbuatan atau tingkah laku yang salah, berbahaya atau mencederakan dikira adhermi. Orang Hindu bila dah buat benda tu akan mengatakan adhermi. Okey. Dari sudut pandangan agama Kristian pula ialah Kristian juga melarang penggunaan dadah. Mereka berhujah penggunaan dadah boleh memisahkan diri kita daripada dunia sebenar. Kita mesti sedar bahawa kita dahulu telah disalibkan bersamanya untuk membinasakan badan yang berdosa, untuk membebaskan kita dan pengabdian kepada dosa. Nampak tak? Kristian pun orang kata kalau boleh tu janganlah ambil dadah. Kalau Kristian macam tu, apatah lagi agama Islam.
agama Islam adalah agama yang Islam itu saja pun dah dimaksudkan dengan selamat. Okey, next. Okey, slide seterusnya iaitu akta dan fakta. Saya terdapat 4 sahaja akta dan fakta yang saya dapati. Yang pertama ialah akta dadah berbahaya iaitu 38B ADB 1952. Seterusnya akta dadah berbahaya iaitu langkah-langkah pencegah khas iaitu pada tahun 1985. Yang ketiga, akta agensi anti dadah kebangsaan iaitu pada tahun 2004. Yang akhir sekali iaitu yang keempat, akta penagih dadah, rawatan dan pemulihan pada tahun 1983, pindaan 1998. Okey, cuba sampai sini saja saya. Selanjutnya saya akan serahkan kepada member saya. Okey, untuk rumusan bagi tajuk penyalahgunaan dadah ini, intihannya, semua pihak perlu melibatkan diri dalam usaha menangani gejala dadah. Apa yang diperlukan ialah penjagaan yang berterusan dalam hal ini. Sekiranya terdapat kelemahan dalam mana-mana aspek pencegahan atau rawatan, maka akan lemahlah seluruh usaha kita untuk membendung gejala dadah ini. Konklusinya, pendekatan yang strategik, menyeluruh dan bersepadu perlu diambil dalam memerangi dadah ni. Semua agensi, badan bukan kerajaan dengan pihak-pihak yang lain haruslah bekerjasama dengan menyelaraskan usaha-usaha mereka. Idea-idea baru perlu diiktiraf, difikirkanlah untuk memberi nafas segar kepada usaha-usaha kita untuk menangani gejala penyalahgunaan dadah ini. Sekian, itu sahaja dari saya. Terima kasih. Don't know what you heard about me.